dengan morphological or taxonomy or botany of the freshwater macrophytes. So now I move to the marine plants. Okay, in terms of users and also threat to the aquatic macrophytes, I will give a lecture or discuss with you, not similar week, but after when I finish all the morphological parts. So easy for you because you already understand. And then of course, in your assignment 1, you already find information about uses or utilization of each species kan. Ada 38 species because of most of the aquatic plants yang you pilih for the assignment 1 adalah freshwater plants. So this is the topics today, the biology, the taxonomy and biology of seaweed, or another word we are called macroalgae. Okay, for your information, in this one, I will give you notes dalam untuk practicals. Not this notes, not this note, this is my notes. You have to rearrange, you have to reorganize my notes yang I akan share dengan you according to your understanding. So, this is my notes, it's not your notes. So, I want you to learn, bukannya salin bulat-bulat. Kalau you salin bulat-bulat, memang tak dapatlah jawab. You cannot apply that knowledge to the next future. You hanya hafal saja. So, actually, in marine and also freshwater or brackish water, kita ada one yang paling besar we are called algae. So, this is apa itu algae, dan one of the species plants in the algae adalah seaweed or macroalgae. This is how we classify the algae. Actually, when we classify them according to, kalau biru-biru tu, phyta for divisions, or nowadays, kalau for seaweed or macroalgae, we use phylum. Physae for class. Ini you have to understand compared to freshwater plants. And then the special or the specific characteristic is the pigment, chemical nature of store food materials, flagella in terms of kind, number, point of insertion, and relative length of their flagella for their punya motile cell, chemical compositions of the cell wall, either presence or absence of definitely organized nucleus in the cell, or any other significant detail of cell structure. So this is a general characteristics, classifications, and apa itu algae. So algae is called phycology. So in other words, when we study algae, people expert dalam bidang phycology, we are called phycologists. Subject matter of algae, we are called phycology. So this is related to algae, include microalgae and also macroalgae. Ficus adalah algae, logos tu study. Itu study of macroalgae lah. So oikos tu meaning that, dia punya maksud of Greek word, and then kita akan based on this one, dia explain dia the microalgae habitat and differentiate the morphological characteristic of microalgae. Kalau you tengok this class, I lompat. I'm not teaching yet the microalgae. I'm focused on macro first. Then after I focus on macro, barulah I pergi kepada micro one. So make sure yang micro, because of you have to observe under microscope. You have to study the in the water, in the plants also. So the characteristic of microalgae is different when compared to macroalgae. Yang ini, yang bakal belajar hari ini adalah when yang bigger, yang macro, besar, so we can see by naked eyes. Okay? In other words,
kalau saya panggil makroalgae, jangan terkejut because of this seaweeds also known as macroalgae. And then the characteristic dia adalah multicellular, and then most of them adalah macroscopic marine algae. So when you study aquatic botany, when I mention is macroalgae or seaweed, is focused on marine plants. So we have 3 types of marine plants. One is macroalgae or seaweeds. Another one is seagrass. And then lastly is a mangrove. So this is, macam I mentioned tadi, they belong to the algae groups of plants. They are primitive. And then usually live at the bottom of the sea, or we are called benthic. So when people mention to you benthic, ada 2 types of benthic. One is animal, another one is a plants. So the biggest, the big area actually in the benthic ecosystem, yaitu nama satunya animals. So when you study the ecology aquatic, so you will study the factor, the water, the quality, the apa orang kata, elemen-elemen yang ada in the marine ecosystem tersebut. But in this particular subject focus on taxonomy and morphology, how to identify that species. So macroalgae actually is non-flowering plants. Please, when during the class, the practical, don't ask me macroalgae have a flower. Or when you label your gaze, when you label, you mention your species Gracilaria Changi, yang you tengok tu ada flower, meaning that you are not understand. Because of macroalgae, they didn't have the flower. So they have only simple reproductive structure. And then the plant's body, they are called thallus. So keseluruhan badan dia tu kita call thallus. And then this is, please change, it's not 3 division anymore. We use now is a phylum. So we have 3 phylum here, Chlorophyta, or chloro mean green, Ochrophyta mean brown, and Rhodophyta mean red algae. So kita ada 3 yang utama, hijau, purple pula dah, brown apa, perang dan merah. So that's why keluar dekat sini color pun hijau, perang, merah. Apakah perkara-perkara yang penting untuk mengenal pasti each one ni? So kena tengok apa specialnya. Ini is a just summary saja. In detailnya akan ada. Then number 1, kalau kita tengok phylum Chlorophyta. So pigment dulu. Kita tak tengok flagella dulu, kita tengok pada pigment. So dia mesti ada chlorophyll. All of them tu pigment chlorophyll. Dia ada, the differentnya adalah A and B, A and C, and A and D. So all of them have a chlorophyll A, but the different is Chlorophyta ada B. Senang je ingat dia, B, C, A. And then always remember when we write report or whatever, they always, the sequence dia Chlorophyta, Ochrophyta, and Rhodophyta. So senang nak ingat, chlorophyll, all they have chlorophyll A, but the different di antara chlorophyllnya B, C, D. Senang tak ingat cara study. And then they have alpha and beta carotenoid. So dia ada xanthophyll, phycoerythrin. So kalau yang ni pula dia ada juga beta and alpha carotenoid, tapi more kepada xanthophyll dia adalah fucoxanthin. Why fucoxanthin? That fucoxanthin telah yang memberikan color dia brown. And then however for the Rhodophyta pula, they have carotene juga, iaitu
alpha and beta, xanthophyll dia more to phycoerythrin and phycocyanin. So phycoerythrin and cyanin lah yang membuatkan color dia ada pelbagai color. So that's why you become confused nanti. They become confused because of this species ada semua hijau, ada green, brown and red. Not only red color. So dia ada tiga-tiga, dia langkah semua orang, dia bantai semua in terms of pigment. So how you want to identify? Okay, dia tengok kepada structure, macam mana dia bercabang, how the stolon looks like, and also color tak boleh nak tengok sangat lah. And then dia punya structure of male and female. So flagella, of course we cannot see by using our naked eyes. Kita kena tengok under microscope. So flagella dia, chlorophyta, dia ada senang je. 1, 2 or 4 or more. So dia berpasang. Okay, usually the length of the flagella adalah sama. Okay, dia duduk dekat anterior. Manakala ochrophyta, dia ada 2 je. Dia duduk kat tepi, lateral, unequal. So satu panjang, satu pendek lah. And then satu lagi tu, dia ada stiff hairs and satunya smooth. Kalau rhodophyta pula, you cari sampai mati pun tak jumpa flagella because of they don't have flagella. Flagella is absent. Cell wall, cellulose and pectose, cellulose with alginic and fulusinic acid. So ini kena hafal. Yang ini, yang you nak kena tengok structure dia. Yang ini mati hidup semula, kena hafal to make sure you understand. So cell wall, cellulose, fulusinic acid dengan as characteristic components. Yang ini non-cellulosic polysaccharides and polyuronic acid. So this is differences between three phylum. And then food reserve dia adalah true starch, laminarins, leucocins dan mannitol, then Freudian starch. So that's why kalau kita tengok, kalau kita rasa ubat gigi kita, shampoo kita, most of this one is a product from ochrophyta. So kalau kita nak buat polymer, if we want to produce a paper, whatever, that's why kita kebanyakannya menggunakan rhodophyta. Kenapa? Dia ada a structure yang itu. And then starch, itu sebabnya when kita makan chlorophyta tu boleh mengenyangkan. And then dia punya mineral tu adalah tinggi dalam tumbuhan tersebut. Okay. Ini kalau kita tengok because of lautan tu sebenarnya, for your information, 70% is a sea kan compared to the terrestrial, only 30%. So plants kat dalam situ tu bukannya sekecil-kecil tidak atau sebesar-besar tidak, dia boleh sampai 30 meter pun, 60 meter tall pun. Ingat pokok apa yang 60 meter? Ada pokok durian? Kalau you tengok pokok durian ada 10 meter, 60 meter? Tak sampai kan? 30 meter je. So the plants in the sea tu sebesar-besar tidak dengan sekecil-kecilnya. So that's why kita kata siapa yang expert in seaweed and seagrass tu, dia boleh pergi melancong. Saya boleh melancong underwater forest. So you boleh diving, boleh tengok leisure diving macam mana rupa tumbuhan-tumbuhan in the marine environment. Why they are very important? Sebenarnya all organism in the world, especially in the marine environment, depend on this plant. Depend on seaweed and also seagrass. Kalau you tengok algae, the biggest whales kan? Whales tu besar betul tak? Ikan paus tu. The biggest animal in the world. Tapi pelik binti ajaib Allah jadikan dekat dia the biggest animal in the world, but they are eat apa? The smallest plants. Nganga mulut. So maka dia pun collect the seaweed tu, algae tu, phytoplankton, dia collect the phytoplankton tu bertantan.
And then makannya, kita makan 2-3 kali sehari. Dia makan sekali tu bukan untuk sehari. Might be for 1 week, 2 weeks or 1 month. So dia boleh bahagianya dengan makan yang sikit. Nah, sebab tu berpuasa itu bagus untuk mengelakkan makan yang banyak. Dan janganlah tidur, tahulah tidur dapat pala Fizul. Tapi tak ada pun kalau tidur sebanyak masa hilang kat pala. So, ini yang kita katakan algae. Yang tadi saya tunjuk adalah makroalgae. Yang ini algae-nya, okay, kalau singular kita panggil alga. So this is a primitive plants. This is all this one we have to look under microscope. Sebab tu minggu lepas saya beritahu you perasaan you macam mana pegang mikroskop pun merapu belah ke. Tapi bila tanya, yes prof saya tahu. Tahu bila macam tu. Okay. Dan nanti akan ada test how to use microscope. I will give you sample, cari sampai dapat microalgae and also observe the species yang terdapat pada specimen. Alamak. So itu dia. And then what is the structure? Structure basic parts of a seaweed or macroalgae tadi. Kalau you tengok, when you look in the lecture note, you baca dalam buku teks, dia lukis bukan main cantik je because they always use the bigger size. For example here, nampak laminaria. Of course laminaria they have 3 structure. So they have number 1, tempat dia attach we are called hold fast. Goes to the batang dia tu kita panggil tip. Then they have blade. So dia tak ada bercabang yang ini. Satu helai yang berayun-rayun 1 meter, 2 meters. Or might be 3 meter. So then another one is macam ini dia ada blade pula, besar-besar tidak. And then of course dia ada juga bladder in their leaf. So dia ada floating part tapi dia still attached to the substrate. So ini structure parts of the seaweed. Bahagian bawah we are called hold fast, tip and blade. So this one orang Chinese selalu makan that this one laminaria ni, dia makan buat sup, sedap jugalah. Saya pernah makan juga dia. Okay, in terms of this one, do not possess true vascular tissue. Dia tak ada vascular tissue, that's why they are not flowering plants. And then they don't have the root, no root, stems or leaf and flowers. Sebab dia ada leaf-like, kita panggil dia blade. Stem-like, tadi kita panggil dia stem. Dia ada ini cantik dia lukis. But when you look in reality, sargassum, anak dia macam ini, kecil je rupa. And then root like hold fast. So itu yang dia panggil hold fast. Tempat dia attach. Okay. Then dia goes kepada apa beza, what the differences between seaweed and flowering plants. So kalau you tengok, belah kiri tu primitive plants, so this is seaweed. Besar pokok tu kalau compare to this one. But in terms of higher plants, they have structure yang you dah tengok. Dia ada akar, dia ada stem, dia ada leaf, dia ada flowers. And then for the parts other than flowering plants tu, terrestrial in water, in marine environment, seagrass. So how the seagrass look like? Macam inilah dia di dalam air. The seagrass is a green in color. So seaweed tadi banyak color dia. So don't miss nanti di antara confuse between seaweed and seagrass. Okay. Other than that, if you look at this one, atas dengan bawah seaweed or macroalgae, dekat bawah tu seagrass. Both of them are green. Betul tak? So apa perbezaan dia di antara kedua tu? Because of when you look at this one, dia punya stem, dia punya petiole dia tidak ada. So dia ada dislike itu adalah dikatakan thallus. Kita tak panggil dia as a leaf
ataupun sama macam seagrass. So itu perbezaan di antara seaweeds and flowering plants. Yang kita tengok dekat freshwater plant is easy because of you can see the yellow color of the flowers, green, purplish or whatever. Tapi in terms of seaweed and seagrass, it's very difficult to find the flowers of the seagrass. Sekali-sekala je you jumpa, except for the Enhalus ochroides, but their color is similar with the chlorophyta. So, what is the function? Function each part. Kalau orang tanya you, dah you makan seaweed kan? Kalau kita tengok blade, steep and also holdfast. Function dia kata kalau holdfast for attachment to substrate. But dia also guna untuk photosynthesis and absorption of nutrient and gases. So, kalau kita tengok roots for the flowering plants, for absorptions of nutrients and gases from soil. And then of course anchoring juga tadi. For support of the blade. Yang ni for support of the blade, also for photosynthesis. Kat bawah tu sama aja. Semua ada photosynthesis, semua ada absorption of nutrient. Tak kira lah di bahagian mana-mana pun. Okay, manakala blade pula adalah function dia, khas dia for photosynthesis and absorption of nutrient. Sama je, tak ada nak support siapa-siapa, seronok sendiri je. When you look at this one, dia ada function sendiri. Kalau dalam tumbuhan darat, they are special leaf dia for photosynthesis, that's why they have stomata kat situ. Stem dia for transport of water and nutrient when they collect, when they absorb from the roots. So ini perbezaan, the differences between macroalgae and also freshwater plants or flowering plants. So bila I tanya jawab soalan, jangan menjawab seronok-seronok. Bila you jawab seronok-seronok, markahnya seronok lah. Kena ada perbezaan setiap satu. So beza dia senang saja. In terms of leaf, in seaweed we are called blade. Kalau in terms of species yang sama dengan laminaria ni lah. Kalau species yang tak sama, might be we are called frond. Might be we are called ramuli. So macam-macam muli-muli lah adanya. So itu berkenaan dengan morphology, basic structure yang dikatakan secara umumnya. Kalau kita tengok in detail based on Phaeophyceae, boleh kita panggil juga Phaeophyceae in the growth form. So ada pelbagai jenis growth form, ada pattern, morphological pattern dia yang dikatakan heterocross ke, multi-axials ke, blade dia, thallus dia, kat mana dia attach. Kemudiannya dia ada in terms of how they attach to the environment. So itu secara sepintas lalu berkenaan dengan, siapalah aku tak panggil masuk tadi, yang berkenaan dengan basic structure of the macroalgae. Any question? Prof, yang rhodophyta tu bukan tu yang apa HAB tu ke, yang harmful algae bloom tu? Sama ke lain? Dia harmful algae bloom, ada yang chlorophyta pun ada, rhodophyta pun Phaeophyta. Tapi most adalah red algae. Yang kita makan banyak-banyak tu, for example dia ada carrageenan tu, Capapicus yang di culture besar-besaran tu, yang Malaysia import tu, itu adalah red algae. Yang harmful tu adalah kebanyakannya yang halus, geng-geng microalgae. Siapa pula masuk keluar ni kasar? Ada soalan? Prof, nak tanya. Okey. Yang holdfast untuk seaweed tu macam mana dia fotosintesis? Sebab okey, kalau kita tengok dia ada klorofil. Tadi kan kita tengok sama ada dia rhodophyta ke, Phaeophyta ke, chlorophyta ke, ochrophyta. Dia ada klorofil dia tu pada setiap bahagian. Sebab tu dia boleh berfotosintesis dekat holdfast tu. So kiranya di atas bawah hijau lah.
Kalau contoh hijau lah. Tidak. Ada yang hijau keseluruhan, ada yang kadang-kadang nampak macam perang kat bawah. Ada yang macam-macam. Ada setengah tu kalau dia suka nak merah, merah belaka. Kalau usually kalau dia nak rasa perang sikit kat bawah, atas sikit kuning sikit boleh juga. Nothing. Tak ada masalah dia. Pale gangster adalah seaweed ni. Okay. Thank you bro. Ketawa tu pasal apa? Gangster. So, siapa lagi nak tanya? Prof, Ya. saya nak tanya bahagian thallus tu sebenarnya bahagian mana? Nak tanya bahagian thallus tu bahagian mana? Baguslah kau ni suka nak tanya. Okay. Thallus tu bila body tu, plant body tu keseluruhan tu adalah thallus. Kalau kita tak dapat nak differentiate which one is blade, which one is holdfast, itulah namanya thallus. Faham. Faham? Thank you Prof. Okay. Faham. Prof, Yes. kiranya kalau apa kata Prof kata semua tu bahagian body yang kita tak dapat differentiate hold fast, break, kira dia tak ada semua tu lah, dia tak ada hold fast. Dia ada tapi you nak differentiate tu, nak tengok in detail tu susah. Mostly kalau you tengok kapal Picus, example kapal Picus tu is a floating. Kan kita tanam dia, kita culture dia, kita gantung. Betul tak? Okay, kita hang dia, kita ikat dengan tali, kita hang dia. So kita hang dekat cabang dia. Mana satu thallusnya tu? Mana satu dia punya blade, mana satu dia punya holdfast, you tak dapat nak dibezakan. So itu yang kita katakan thallus. Kalau you tengok ulva pula, ulva reticulata, ulva tu, you tengok dia macam kertas. Dia macam kertas je because dia suka float, mata rata dia ada, and then dia tak ada pun dia punya holdfast tu. Dia macam kertas melayang-layang ke bumi nyata je. Tiba-tiba sebab tu dia thallus. Lebih kurang macam giba ke? Bukan. Apa? Giba macam Utriculata giba punya. Kan? Utricularia giba is freshwater plants. Dia ada bunga. Dia carnivorous plants. Kau jangan salah faham. Okay, thank you Prof. Okay. Prof, nak tanya sikit. Alright. Kalau yang itu brown algae kan, cakap dia ada itu fucosentin dalam dia punya color kan, brown color. Kalau dekat dia punya itu holdfast, tak akan ada kan? Ada? Ada juga. Okay. You tengok dekat sini yang kita tengok macam mana structure of the color dia. In detailnya mana satu color dia ni. Okay. Tengok dekat sini. Nampak tak slide? You can see the slide? Okay. In terms of thallus we are called plant body ya. Yang tadi morphological dia punya structure dia. So ini yang dikatakan keseluruhan thallus. So you look at here in detail what is differences. Saya suka tanya soalan ini di mana-mana pun. Usually saya beri kat sini 12 markah atau 15 markah. Most of the student dia akan dapat hanyalah 10 ataupun 9 saja. So kalau you tengok number 2 thallus dia, plants body. Chlorophyta is green. Color dia green, dia simple. So many forms are filamentous or form peptine sheets. So ini dia punya in terms of color dia. Kalau yang Ochrophyta, color dia varies from olive green to dark brown. Why? Because of there are many yellow brown pigments. So and then kalau kita tengok red pula,
the special red algae ni, dia most of the time tu dia memang color red lah, tapi dia juga calcium carbonate. So that's why kalau kita tengok in coral area, in coral ecosystem, yang you tengok color brown, color orange, color green tu yang duduk bersama dengan coral, actually it's not coral. Yang itu adalah algae. That algae tu dia zooxanthellae, dia ada bersimbiosis dengan coral tadi yang memberikan color yang menarik. Sebenarnya coral tu hodoh je, melepek je. But when the seaweed come in, that's why they become beautiful. And then this is the color of the Chlorophyta, Ochrophyta and Rhodophyta. Apakah pigment yang memberikan mereka ni color untuk setiap satu? Kat mana color pigment? Hilang kat mana dah notanya? Okay, ni tengok pigment. Number 1, pigment dia, you nampak tak I main merah-merah tu? Pigment and plastic organization. Chlorophyll A, that's why kalau kita tengok pokok di atas darat tu sebanyakkannya adalah chlorophyll A. So chlorophyll dia ada A, B, carotenoids, alpha, beta, and then also ada juga tu dalam carotenoid and several saja xanthophylls. However, for Ochrophyta, dia ada A and C. Xanthophyll dia most abundant pigment responsible for the brown coloration is the fucoxanthin. That fucoxanthin ni, dia punya hebatnya, dia boleh absorb light at 500 to 540 nanometer. So, this one yang kenapa dia penting ni, dia boleh hidup di kawasan yang dalam. So, kalau Chlorophyta in terms of ecology parts, dia kawasan yang cetek. Dia tak boleh hidup di kawasan yang dalam, dia stress because of dia tidak banyak chlorophyll yang boleh hidup di kawasan tu. So kalau in terms of yang tu sama, carotene, alpha, beta, several others, in terms of Rhodophyta, ada A and D, xanthophyll dia ada lutein and zeaxanthin. Then dia ada pigment yang memberikan dia color tu, penting phycocylindrite protein tu kita panggil phycoerythrin. Nak lengkap lagi dia ada R. Betul? Phycoerythrin yang saya sebut tadi dengan phycocyanin. So yang menjadikan blue pigment. So that's why dia color dia tadi bila dia ada chlorophyll jadi color hijau kan. Dan dia ada juga xanthophyll tu. Kemudian dia ada phycoerythrin dengan phycocyanin. Ini yang menyebabkan color dia kejap merah, red pigment, kejap dia jadi blue. So that's why color dia sekejap color red, bright, pink, purple, deep. So ini adalah karakteristik apa beza di antara ketiga-tiga ni in terms of pigment yang memberikan color kepada spesies tersebut. In terms of plastic organization, dia ada 3 to 7 or biasanya dia ada 2 hingga 6 je bilangan tu, thylakoid, dan yang kalau yang ini 2 hingga 6. Biasanya 3. So yang ini ada 1 saja. So Rhodophyta ni dia selalu pelik daripada orang. Orang lain ada flagella, dia tak ada. Relax dia buat cara lain. That's why itu adalah karakteristik yang ada pada tumbuhan, the differences between pigment and plastic organization. So kalau in terms of chemistry, itulah sebabnya kenapa orang study the types of amount of pigment. Most of the people suka study dekat dalam situ chlorophyll apa, chlorophyll A, chlorophyll B. Kenapa that chlorophyll is very important? In our body sebenarnya, we need chlorophyll. Kita makan chlorophyll tu akan menyebabkan kita sihat walafiat. Then benda-benda chlorophyll ni kalau kita tengok, most of them adalah Chlorophyta kan. So itu yang banyak dia orang study dekat dalam freshwater plants. Ini adalah kehebatan bagi Prof Fatimah Yusof yang dah pencen dah, my professor juga, lecturer I. So dia always study on chlorophyll. So I'm focused on macro algae because chlorophyll tu related with water quality.
So ini structure bila kita tengok in chemistry parts. So that's why bila kita study tu dia akan ada lagi study, orang kata dia banyak kerajinan, dia akan banyak antioksidan. So di dalam beberapa spesies. So not all species. So that's why very important to identify the species. Ini yang dikatakan macam mana organisation of this one. So ini you tak boleh tengok pun. Kalau pergi kat Mak Amal besok you pun cakap, Prof tolong saya Prof. Mana saya nak cari ni, mati saya tak dapat cari dekat awak. Why? Because this one we only can see when you look under electron microscopy. So SEM dah ni. So that's why kita kata dengan awak tadi, hafal lah yang ini. Kenapa? Because we cannot see by using the electron microscopy. But kalau you study dekat Japan, because in their lab, actually dia punya system of study is different. Tahun 1, tahun 2, all theory. Theory and exam, theory and exam. When you masuk tahun 3, you have all the practical, all class. Tak ada lecture. So you have to read, you have to arrange your practical according to the topic given to you. So no lecture at all. If you don't understand, you have to go and see your lecturer. Itu konsep study in Japan. Year 1, year 2 is semuanya exam hafal. Third year barulah practical. So that's why they have to they understand the concept first. Then barulah practical sebenar-benarnya. So this is a tell us. Okay, kalau you tengok lagi types of plant body. Kalau you tengok dia ada macam-macam. Sebab tu saya ajar awak structure yang mula-mula tu macam mana, bentuk leaf blade ke macam mana. Dekat seaweed pun ada, tapi they are not leaf. Dia bukan leaf, dia panggil blade. So dia tak boleh beza pun leaf dengan tu. Dia branch juga. Sama ada dia branch tu alternate or opposite. Dia branch juga, is depend on keadaan. So this is tadi Mashita, plant's body is a thallus. Kalau tumbuhan darat kita kata jasad tumbuhan kan? Plant body ya. So jasad tumbuhan itu terdiri daripada akar, batang, daun, bunga dan buah. Manakala itu fresh flowering plants, angiosperm. Kalau algae pula, plant body dia include tiga-tiga tadi. Include tiga-tiga, holdfast, tip and also blade. So this is how the types of plants body of the mangrove lah, seaweeds macroalgae looks like. So kalau you tengok G ni adalah kita katakan tubular. Dia macam bentuk tiup sebenarnya structure dia tu. Tapi ini seaweed is not Neptunia oleracea. Dia ada dalam laut pun macam tu, is not Calopa. So this is a structure. Yang ini bukannya pokok lain. Ini adalah itu adalah bukan I itu adalah leafy axis. So dia kata seakan-akan daun. So dia panggil leafy. So this is yang dikatakan sargassum. Sargassum species Ochrophyta. Yang ni semua geng-geng yang boleh makan, yang boleh dijadikan fuels tu. Nak buat macam-macam benda. So yang dikatakan filamentous tu, yang E ni bentuk macam kaki orang ya. So ini adalah bentuk macam filaments je. So you kena observe by mata you tu dengan penuh nikmat lah baru you understand. Kalau tidak you tak dapat. So yang ini you kena hafal je sama macam tadi. So cuma dikata flagellar number so adalah 1, 2 to 8 many, tetapi dia equal dekat bahagian atas. This one apical, this one is lateral. Dia ada 2 je, tak boleh 4, tak boleh 5. 4, 5 dah jadi Ochrophyta. Dekat Rhodophyta tidak ada flagella. Okay, you look at here how the flagella looks like. Okay, ini yang dikatakan in green algae. Dia punya flagella tu senantiasa di atas. Nampak tak? Flagella dia senantiasa di atas. Nampak ada 2, 4, bolehlah main kira-kira kan? So dia equal, sama panjang je. However, for this one, brown algae, number dia 1 to 2. So dia tak sama panjang. Dan kalau kita tengok tadi saya sebut dia ada hairies.
So satu ada berbentuk hair macam tu, satu tak ada. Kalau dia ada sepasang. Kalau ada satu, dia ada ni dalam family mana? Dictyostales. The special sperm cell of Dictyostales, dia punya flagella dia adalah ada satu saja dan dia ada hairy tadi. Kalau Fucales yang di ni adalah Phaeophyta ni, pokok tu dia adalah dua, satu pendek, satu panjang. Dia tak duduk di depan Kalau kita tengok compare kat sini, yang dikatakan apical ni betul-betul di bahagian atas. Yang ni tak, tepi-tepi duduk dia. So this is a common dia. Yang kalau bentuk dia macam ni, dia panggil pantonymic. Ini terms-terms yang you patut tahu. So yang ini dia panggil acronematic. Memang belajar part ini pening kepala. Sebab itu Atalu ada benda yang kita kena hafal. When you hafal and then when you look under microscope, bila you study, kita tengok dia punya reproductive part, spores and gametes dia, barulah kita boleh faham. So that's why when you study morphology, taxonomy of plants, number one, you kena pandai visualize by using drawing. So kalau you cannot draw, you tak pandai drawing, itulah sebabnya aku suruh lukis daun tu memang sah-sah. Luigia ascendens, dia punya hujung daun is not yang dikatakan leaf tip dia, bukan apical tajam, dia blunt dia, rounded ke, you all memang lukis suka-suka hati. Itulah yang menyebabkan identification adalah salah. So number of flagella pun kita boleh tahu. Kalau only one saja dia ada, itu semua geng-geng Dictyostales. Senang nak cari dia punya tukar, tapi nak cari benda ni is very difficult. Because of what? Because of the flagella ni hanya ada pada spores and gamete. Tak boleh tengok pakai mata kasar. So all brown algae produce motile reproductive cells. Sama ada zoospore ke gametes or both tu kita panggil heteroconch, and then reproductive cell with a pair of laterally inserted flagella. Ada yang posterior one is longer and small. Ini kena faham ni. Dia kata yang ini acronematic. Apa dia acronematic? Acronematic maksud dia ada dua pair of ni, tetapi that flagella tu dia duduk di bahagian posterior atas satu, dan ni di mana longer and smooth. Kalau yang ini pula, kalau pantonymic, kenapa kita panggil pantonymic? Dia pula terbalik, anterior tu pendek berbanding dengan tu, and then dia duduk dekat atas tu yang berbulunya. So itu yang menyebabkan kita rasa macam sekejap nak demam, sekejap tak nak demam. So tak payah demam lah, yang pentingnya kena hafal yang ni dulu baru boleh. Okay, reproduction lagi seksa. Tapi saya pernah keluar soalan ni satu, semua orang dapat kosong. Saya lihat terus. Saya tanya soalan satu je. Berikan contoh, dengan menggunakan contoh, elaborate kaedah reproduction, bukan kaedah reproduction, life history of the Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Semua orang dapat kosong markah. Percaya tak? Hello, tidur pula ke dah? Ada apa? Ada? Kenapa dia? Sebab apa? Saya nak gila round sikit ni supaya you all betul-betul understand macam mana rupa life history dia. Saya rasa saya nak keluar juga soalan ni ke bila-bila masa yang saya seronok. Kalau kita tengok life history dia, apa beza di antara ni? You tengok, you renung, lepas tu fikir. Okay, nampak tak? Nampak, Prof. Okay, you tengok apa? Sebab you dah belajar biologi masa you duduk dekat
diploma. You dah belajar biology masa you duduk dekat matrikulasi. So you tengok ini adalah life history ataupun life cycle of the chlorophyta, alga hijau. So apa beza dia? Okay, dah tengok kan? Tengok, renung. Then dia goes kepada number 2. Phaeophycia. So Phaeophycia ni atau chlorophyta ni dia ada beberapa fasa. So dia ada yang ini 2 phases, alteration of sexual and asexual generation. So you kena faham mana satu yang dimaksudkan isomorphic dengan heteromorphic. Then dia ada pula yang dikatakan diplontic. Macam mana rupa diplontic? So you tengok A ni apa dia, yang mana satu, kemudian dia pergi kepada yang bahagian B. So dia ada asexual dulu, lepas tu dia berpindah kepada sexual, yang B tu. So A is sporophyte, B is a gametophyte. You ingat tak you belajar fern mula-mula dulu kecil-kecil? You still remember you belajar fern? Ada fern tu, you tengok dia tumbuh, then dia ada bentuk hati, then dia menjadi sporophyte, gametophyte. Ini adalah sebab dia adik-beradik dengan fern. Sebab tu dia diletakkan dalam kumpulan yang sama. So ini kita katakan dia sama isomorphic. Kalau yang kedua, yang ini adalah heteromorphic. So kalau heteromorphic tadi, dia duduk dekat laminaria. Dia PL macam ni. Beza, apa beza di antara yang pertama tadi? Dapat? Tangkap gambar, letak sebelah. Okey. Tengok pula yang ini. Apa beza di antara dua? Dua-dua ada 2 fasa. Dapat tak? Dah tangkap gambar kan ni? Saya suruh awak renung kan? Tangkap gambar dulu, lepas tu tengok. Okay. Dalam laminaria macam ni, dalam Ectocarpus species macam ni. Dia beza ni. Then kalau kita tengok pula, yang ini adalah diplontic. Dia biasanya berada dalam sargassum yang besar punya pokok. Ini rupa dia yang dikatakan diplontic dia tadi. Sebab apa? Dia punya gametophyte dia 2N, lepas tu dia melepaskan sperm dengan egg, so dia menghasilkan zygote, jadi balik dia punya gametophyte. Itu anak pokok dia yang kecil. So ini rupa macam mana rupa male and female structure dia. Sebenarnya the spore dia tu berada pada blade. So ada sesetengah, kalau dia tak ada blade macam ni, macam contohnya Gracilaria, dia punya spore tu berada di mana? Berada pada thallus dia, macam jerawat. So kalau kita tengok in detail lagi dalam structure sargassum tadi, developments of their eggs tu macam mana rupa, bila kita buka dia punya spore dia tu, so dia akan nampak structure begini. Yang ini you nak cari benda ni, nak nampak benda ni dalam sesuatu tumbuhan, memang ambil masanya mungkin 3 minggu baru you jumpa that structure. But ada spesies yang kita collect tu, we don't know which one is a male and a female plants. Kita tak tahu. So that's why
kita tidak melihat perkara ni di dalam praktikal. Dalam pembelajaran ini kita more kepada morphological karakteristik. Yang ini adalah detailnya bila you belajar you punya contohnya you nak culture besok, you ambil flora culture tu, sepatutnya you know you akan cari mana satu spore. So itulah masanya you akan rasa nak cari balik saya, dan saya pun tak nak campur awak because that one I'm not offer that cost, orang lain offer, kena cari sendiri. So that's why notes ni yang bakal saya beri nanti bukan yang inilah, yang lagi detailnya. So notes ni is very important. Kalau kita tengok dalam Phaeophyta berbeza, Rhodophyta berbeza setiap satu tu. So kalau apa beza di antara tiga-tiga tadi, kalau yang ini ni nak bagi tahu dia ada 2 fasa. Okay. Kalau seaweed ni ada berapa fasa? Chlorophyta dia hanya ada 1 fasa. Kalau kita punya Phaeophyta dia ada 2 fasa. Cuma fasa dia sama ada haplodiplontic dengan diplontic. So yang mana satu yang typical for member of Physeosaur, yang ini hanya untuk few colors sahaja yang diplontic tu. So yang ini ada 2, dia sama sebab tu nama dia iso. So kalau yang satu lagi tu dia beza, hetero. Kemudian bila kita tengok pula dekat Rhodophyta, dia bukan lagi 2, dia bukan lagi 1, tapi dia adalah ada 3 generation dia or 2. So kalau yang dikatakan 3 tadi lah history dia nombor 1 dekat situ A tu, itu dia tetraspore dia, sebab tu dia ada tetraspore. Okay. Kemudian dia pergi kepada number 2 B gametophytes, yang ini gametophyte ni, yang you tengok siwit tu gametophyte lah. So mula-mula tu kemudian you tengok C-nya. C dia adalah Carpogonium. Itu yang berada pada cystocarp. Benda ni duduk kat mana? Dia attach pada bahagian thallus dia tu. Itu saya kata bentuk dia macam jerawat. So in your practical, this part I will show you. So ada benda ni, saya ada di sampel yang ada seaweed berkudis saya panggil, ada semua bahagian. Cuma this week I will practice, I nak you practice how to preserve sampel buat herbarium yang cantik menggunakan freshwater plants yang saya akan beli. Itu untuk ornamental supaya boleh digunakan untuk akan datang. So this is the species yang bakal you belajar dalam ketiga-tiga phylum Chlorophyta, Ochrophyta and also Rhodophyta. So ini dia ada banyak benda suborder semua ni. So ini yang akan you kenal pasti apakah nama spesies tersebut. For your information, in Malaysia we have more or less 400 to 500 species of algae. So banyak. Jangan terkejut dia tak ingat semua. And then saya pun tak ingat semua. Most of saya ingat yang biasa saya nampak. Yang biasa saya tak nampak, nak pergi go kepada species itu sendiri, we have to look properly to make sure we can identify that one. So itu structure in terms of life history. Itu kita akan discuss, kita akan bahaskan nanti dalam aktiviti semasa kelas, macam mana nak mengenali bila saya beri nota tu kepada anda, tiga-tiga tu saya beri, you kena buat ringkasan. So I want you to discuss in the group dalam tempoh 15 minit because you dah baca, dan tempoh 15 minit tu you have to discuss about the life history during the practical, not now. Ni hari ni baru memperkenalkan diri dia. Any question? Any question? Setakat ni okey lah bro. Okey lah. Dia akan menjadi agak sukar untuk mengenal pasti yang ni. Dia beza. Dia berbeza dengan yang biasa-biasa tu, agak mudah.
Siapa ada soalan? Prof, ada soalan. Okey, apa soalan you? Yes, ada kedalamannya setiap tumbuhan tersebut. Sebab itu kalau kita tengok in terms of kedalaman, yang paling dalam sekali duduk kawasan dasar adalah Rhodophyta. Yang ke atas sedikit kedalaman dia tu atas sikit daripada tu adalah Phaeophyta. Yang paling tepi sekali kepada pantai adalah kebanyakannya adalah Chlorophyta. However, in that macam contohnya dekat PD in tropical area, dekat PD tu Port Dickson, or dekat Merambung Shoal, dia associated with seagrass, or the mangrove, dia boleh juga hidup dalam ketiga-tiga spesies tu boleh. Sebab selagi dia boleh berfotosintesis. Namun kebiasaannya kalau kita tengok Chlorophyta paling cetek kedudukannya, Ochrophyta kedua cetek, yang ketiga adalah Rhodophyta. Sebab tu bila you pergi laut dalam, you selam dalam-dalam tu, jangan sangat you jumpa yang tu. Okey. Ada lagi? Ada soalan? Tak ada? Okey, berdasarkan gambar ni, agak-agaknya mana satu, semua colour serupa dah. Mana satu Rhodophyta, mana satu Chlorophyta, ataupun Ochrophyta, mana satu? Tengok daripada gambar ni. Ikut warna label ke? Tak tahu? Saya tanya awak. Warna label ke Prof? Saya pun tak tahu, saya tanya awak. Agak-agaknya mana satu Chloro, Pheo and Rhodo? You rasa? Ikut label. Ikut label. Ikut label. Tapi kalau you tengok dekat tu, bila kita dah keringkan semua sama. Betul? Betul. Betul bro. So struktur dia bila you keringkan kebanyakannya adalah menjadi sama. Itulah bahagianya. Okay, you nampak kalau kita tengok freshwater plants, dia ada growth form. Betul? Dia ada 4 jenis, betul? Betul. Okay, apa dia? Kategori dia? Freshwater plants, apa dia kategori dia? Emergent. Floating. Marginal. Okay, kalau dalam seaweed pula, dia kita panggil dia bukan growth form. Kita tak suka panggil growth form, kita panggil dia life forms. So yang ini life form dia tak sama panggil dengan emergent sebab dia semua tenggelam. Dia semua duduk dalam air kan? Tak ada tepi-tepi darat dia, tak ada. So semua duduk dalam air, dia tengok kepada attachment dia. How they attach to the substrate. Nah tu seaweed life form tu, bagaimanakah tumbuhan tersebut hidup di sesuatu environment, dia attach pada apa. Dia ikat diri dia pada apa. So istilah dia ini hafal. Sebab when you look sample, ada sampel melekat pada batu, benda yang keras, okay, nama dia epilitid. Dia attach on rock. Bukan coral, rock. So, attach on rock, kalau kita tengok yang ini sebelah kanan,
Dia attach pada inilah holdfast dia kat bawah ni. Dia melekat pada batu tu. Tapi bila kita cabut that sample tu, collect sample, tak pandai collect sample, yang you nampaknya bahagian batang sahaja atas. So, they attach on rock. Sometimes dia boleh attach juga dekat pasir, dekat mud. So, one species, they might be have 4 life form, 5 life forms. So, jangan orang kata seronok sangat when you look the sample tu, you tengok Hafizul kata melekat atas pasir, yang you ambil gambar melekat atas batu, you kata melekat atas pasir juga. Salah. Sebab saya kata tadi, seaweed life form tu one species might be they can attach the rock, mud or sand, or even you punya baju pun boleh. So this is an example of the macroalgae attached on rock. So ini Acanthophora, dah start lah. Acanthophora spicifora, apakah dia ini? You nampak, you tengok this one, gambar kanan ni. You cuba you guess, yang kanan ni adakah dia yang ini? Ni? Semua gambar ni? Dia ni chlorophyta, phaeophyta. And then ni ada ni lagi, sini. Dengan yang ini. Cuba you bagi tahu saya. Ni pun dia juga sebenarnya. Agak-agaknya yang ini, ni, red algae, brown algae? Saya rasa yang kiri sekali tu Phaeophyta. Yang ni, kiri belah, you tengok, dia tengok dalam skrin kiri, yang saya tengok kanan. Yang ni ke, yang saya tunjuk anak panah ni ke? Oh, tak nampak cursor tu. Astaga, nampak tak ni? Nampak tak? Oh, yang yellow tu. Oh, yellow tu. Oh, apa? Bilang dah. Ini apa? Ochrophyta. Ochrophyta. Okro you kata. Okey. Siapa kata okro? Yang ini? Yang ini pula ni? Yang paling kiri sekali ni? Ni. Phaeophyta. Ochrophyta. Oh, okro betul. So yang hijau ni? Chlorophyta. Jawapan dia salah. Tak tahu. Yang kiri pun Chlorophyta. So Yang sama-sama chlorophyta. Yang kanan ni, yang you kata Ochrophyta ni, salah. Ni, bukan okro ni. Ni rhodo. Kan susah nak tengok kan? Sebab you tidak boleh menggunakan colour. When you study seaweed, you semua sekali tak boleh guna colour. You kena tengok dia punya karakteristik morfologikal, dia bercabang macam mana dan macam mana bentuk. So for your information, yang ini adalah Rhodophyta, yang ini Chlorophyta, Cladium neplicata nama dia, yang ini adalah Lobophora poikila. So ini adalah betul Ochrophyta, ni rhodo. So attachment dia, nanti kita mengenal pasti spesies tu satu-satu. Yang dikatakan seaweed life form tadi, epility, dia attach on rock. Jangan tulis bila you study, you collect sample, bila you tengok you short je tulis epilitic. Saya tak ingin pun perkataan epilitic tu, saya nak awak tulis dua-dua. Attach on rock, baru you boleh tahu epilitic. Sebab ada juga benda keras lain yang dia mungkin hidup. Okay. Yang ini, nampak? Green color. Yang ini epipelik. Litik maksud dia batu, betul tak? Bahasa dia. Dapat? Dapat bro. So itu hafal dia, attach on rock. Rock tu, batu tu litik.
Kalau pelik tu, pelik itu nama dia sand or mud. Okay. Kalau kita tengok ni, yang atas yang ini, belah kanan ni, saya suka ke kanan dulu ya. Ni agaknya apa dia? Ini senang lah. Ini boleh lah, chlorophyta. Yang ni rhodo or okro? Okro. Ochrophyta. Okro. Okro yang ini nama dia Pedaina. Cantik nama, nak guna anak boleh ni Padina. Sebut tak sedap Padina, Pedaina. So this is a Caulopa. Yang you makan tu adalah Caulopa lain. Yang ini Caulopa bentuk lain. This species, you tengok tadi saya kata dia ada stick kan? Saya kata basic structure tu dia ada hold fast tip dengan blade kan? Tengok pula chlorophyta, dia tak ada stip-stip tu. Dia tukar because dia ada stolon. So, dia attach pada stolon, dia tu menjala di atas pasir. Sebab itu dia panggil epipelik. So, and then dia ada frond. Instead of blade, dia tukar diri dia berbentuk frond dan frond dia tu ada pula tumbuhan berbentuk disc. Macam disc. So, ini pun disc juga. Ini pun fan kita panggil ni. Ini bentuk disc. And then this is macam tali rafia saja. This is ulva intestinalis. Green algae. Epipelik. So, you look at here. The third one attach on animals. Okay, kalau kita tengok this Acanthophora, tadi Acanthophora tu mengada-ngada duduk kat rock. Betul tak? Yang ini, this Acanthophora juga tapi dia attach pada animal. Animal namanya zooid. Sama ada dia attach pada shell ke, gastropod ke, dia attach pada badan ikan ke, dia attach pada turtle ke. So itu namanya attachment pada animal, nama dia epizoid. Kalau you tengok kat sini, Acanthophora, tadi Acanthophora juga, dia attach on rock, yang ini dia attach pada apa? Apa you rasa ni? Yang bentuk-bentuk macam ni? Animal apa macam ni? Ni apa ni? Animal apa ni? Barnacles. So, dia attach pada barnacle. Dia tidak attach pada pasir. Kadang-kadang, dia attach pada barnacle and also pasir. So, that's why dia punya life form tu boleh dua, boleh tiga. Iaitu epizoid, epipelik. Seronok-seronok dia pergi duduk atas orang. So, bila dia duduk pada tumbuhan yang lain, nama dia epiphytic. Phytic maksud dia tumbuhan. Attach on other plants. So, ini beza dia. Ada 4 dah. Kalau you tengok sebenarnya, this is Gracilaria arcuata. So, that Gracilaria tu bila kita observe ada mikroskop, kita nampak struktur ni banyak dekat atas, di atas thallus dia. So, itu nama diberi Serranium gracilimum. So, itu dia. And then kalau yang ini juga, not only one species, dekat satu tumbuhan Gracilaria tu ada 3 spesies yang berbeza, iaitu Gracilaria arcuata sendiri, ada Serranium gracilimum, and then ada juga Lavelia jangoma-neodes. So this one actually, kalau you nak tahu, this is photo under microscope dissecting set. Why dia colour hitam? Because of we use background hitam. Dalam air, when we observe benda ni, ambil gambar, kita ambil gambar in the water. So, macam manakah nak make sure? Sebab tu last week, bila you cuci sampel tu, you kena clean nicely, buang semua you punya pasir cantik-cantik, then you use filter paper to filter the water tu. Distill water, because in distill water tu dia banyak sangat lagi dust. So that's why you have to filter that water to make sure you can see clean
water. So that's why you tak nampak sampah sarap ni. This is our photograph lah, main dengan Projapa Sidik Bujang, photograph about this one to make sure kita boleh faham which part is ramium. So ini bentuk yang dikatakan epiphytic. Okay. Then lastly, kalau fresh water dia ada 4, betul? Betul lah. So kalau yang ini pula kita panggil dia drift. Kita tak panggil dia floating. Dia detach freely. So suka-suka hati dia nak duduk di mana-mana because dia dah terputus, dia boleh terdampar di atas pasir, dia boleh terdampar di atas batu, dia boleh terdampar di mana-mana sebab holdfast dia sudah terlepas pada mana-mana. So we are call dia drift seaweed or drift life form. So ini kalau kita tengok ni, contoh ni adalah Glexora. Yang belah kiri lah, ni Glexora. Lupa nak tanya you tadi, this Glexora ni adalah ini semua ni adalah Rhodophyta. Dia ada melekat ni semua Rhodophyta. Yang ni Glexora adalah juga Rhodophyta. So this is a life form. So bila you study, bila you tengok pergi kat tepi laut, you tengok ni benda ni ada yang attach pada pasir, ada yang tidak attach pada pasir, attach pada mud. So kalau yang dikatakan okay, dia nak tahu dia attach pada apa, I nak you tengok dekat atas ni. Nampak tak ni? Nampak bro. Okay, yang ini ni kalau kita tengok dia attach pada dead coral. Okay, dead coral dia attach juga pada number 4. Ada microalgae. And then dia attach juga kepada seagrass. So dia punya tu kita kata attachment dia tadi 3, 4, 5. So tadi saya kata epiphytic attach on rock. Epiphytic attach on sand. Betul ke tu? Nombor 3 tu sand kan? So you tengok ni dia duduk dekat sand. Epiphytic. Sebab tu kita kata tadi the important things when you go to the field bukan you tulis terus life forms dia. Epiphytic. Tak. You must jot down the substrate dia tu penting. Kemudian baru you boleh convertkan dia kepada life form. Itu teknik sampling. Jangan pandai-pandai pergi tu, Prof saya jumpa epiphytic. I pun tanya. Epiphytic tu mendatang apa? Apa substrate dia? Canisium. Tak ingat Prof. Tak ingat kau pergi semula buat. Fail lah kau punya final year thesis. Pergi balik. Bayar sendiri bot. Saya tak nak bayar dah. So itu yang dikatakan bila kita sampling, bila kita observe ada mikroskop semua tu, catat, record dia substrate, not record dia life forms. When in the laboratory or dekat bilik kesayangan you, barulah you convertkan, you tukarkan benda tu. So ini dia juga boleh duduk dekat mollusk shell, dia juga boleh hidup dekat polychaete tube, dekat tali merata-rata, dia boleh duduk dekat guni pun, dia boleh duduk dekat plastik pun, dia boleh letak dekat netting pun. Kalau netting tu apa dia? Rope tu pula apa dia kita panggil? Cuba cari, ada? Kalau netting tu panggil apa pula? Rope tu semua tu. Tak gelabah you all? Tak habis ambil gambar. So, boleh? Ni kalau you tengok, tadi ada berapa life form?
5. 5 nama. Tak puasa you all sembunyi telan air je. You tengok kat sini Bryopsida plumosa. You rasa dia attach pada apa? Ni tumbuhan hijau-hijau ni. Sen. Dia attach pada sen you rasa. Tapi you nampak kat sini dia attach pada tumbuhan ni. Bila dia cabut tu dia attach pada tumbuhan. Nampak tak? So dia attach pada tumbuhan. So dia attach pada tumbuhan si grass tu. So ini adalah dia dikatakan sebagai Epiphytic. epiphytic. So kalau you tengok yang ini pula, masih lagi Bryopsis plumosa, dia attach, yang ini attach pada hijau is seagrass. Yang ini, yang pokok sebelah ni pula bila kita cabut, dia attach pada Amphiroa fragilissima. Seaweed juga ni. So dua-dua ni adalah jenis epiphytic. So, ini in terms of life form, kalau kita tengok dekat sini, seagrass tu of course lah dia tak kira lah dia life form apa, memang dia attach, kena duduk diri dia tu dalam pasir. Kalau tak duduk dalam pasir, dia akan meninggal dunia lah. Okay, you tengok kat sini, ini yang you all suka makan sangat tu. So, you look at here, the Caulopa lentilifera. You tengok dia punya structure dia. Tengok yang kat bawah ni. Nampak tak yang kat bawah ni? Nampak? Yang ni. Yang merah nampak? Nampak. Yang bulat-bulat macam grape tu, kita panggil dia ramuli. So, ramuli tu dia pula dia melekat terus. Dia tidak ada stok. Dia tidak ada yang sambung dia tu. Yang tangkai dia. Dia melekat dekat situ. So ini adalah ciri-ciri Caulerpa lentilifera. Yang kita makan grapes tu. Yang kita makan anggur laut ni yang katakan. Sea grape. Inilah dia yang colour hijau tu. So dia stoloniferous. Kalau you tengok stoloniferous tu maksud dia apa dia? Ni dia ada stolon ni. Ni adalah stolon dia. Yang saya color merah ni. Ini stolon dia. Ini adalah ramuli dia. So dia ni seronok-seronok dia attach kat mana-mana boleh. Dekat coral boleh, dekat batu boleh, dekat pasir boleh, dekat mud boleh. Rasa macam serabut kepala otak kan. Dia duduk dekat batang-batang kayu pun dia boleh. So this one dia can attach anytime. Or kalau kita culture in the tank, serabut sangat kepala otak dia, you floatkan dia drift, you float saja dalam tank tu, tak ada apa-apa yang attach dengan dia, dia juga boleh hidup. So this is adalah ciri-ciri Caulopa lentifera. Dia punya ramuli ini yang bulat-bulat ni adalah dia adalah spear in shape. Ni spear in shape. Ini penting yang you kena tahu. Macam mana nak bezakan di antara which species dengan which species. Untuk kali ini, assignment kedua sebagai test kedua you, saya akan beri dengan you all. Be ready untuk ni, bukan sekarang. Lepas minggu kelima, saya akan beri you assignment yang mana setiap kumpulan, dia buat kerja dalam grup ni, setiap kumpulan itu tidak sama genusnya. Ada yang dapat Caulopa, ada yang dapat Gracilaria, ada yang dapat Halimida, ada yang dapat Hepnia, ada yang dapat Sargassum, ada yang dapat Halimenia. So ada 7 grup tu, 7 pohon berbeza-beza. So ada yang dapat tu, maka anda dikehendaki mencari satu persatu. Kalaulah ditakdirkan, you cari tu ada banyak-banyak lah, and then you boleh pergi ke dalam makmal untuk melihat herbarium, or
Selain daripada itu, boleh tangkap gambar melalui herbarium saya ada tu, and also you can find information from internet, tapi bukan kepada HTTP biasa-biasa tu, tapi you have to berikan sekali dengan jurnal yang you baca or textbook yang you baca about that species. Kalau contoh salah satunya saya akan beri Caulopa, nombor 2-nya saya akan bagi Halimida, nombor 3-nya saya akan beri Gracilaria, nombor 4-nya saya akan beri Sargassum. So yang nombor 4 tu saya akan beri Halimenia, yang kelima saya akan beri juga adalah sebut tadi, nantilah sebut semula, dah lupa. So itu hari ini untuk you tengok sepintas lalu. So that's why you must understand the terms first. Tak faham, please tanya. So kalau tak tanya, saya tak tahu apa benda yang you faham. So this is another Caulopa. Kalau tadi yang ini rupa dia, kenapa dia macam bentuk feather-like, frond pula kita panggil. Ni satu ni, ini kita panggil frond. Ini dia punya stolon. Batang bawah tanah, batang di yang menjala di atas tanah, kita panggil dia juga stolon. Dia adalah stem-like, dia tidak ada structure. So yang ini pula adalah rhizodial. So ini yang bahagian dia attach sikit dekat kawasan pasir. So ini Manorensis, dia punya structure ni lembut macam ni. Ini rupa dia. The pineal usually mark up curve. So ke atas macam tu. Kalau yang ini pula Sertularoides, not clear this photograph. Kalau Sertularoides tu dia punya daun di sini ni, frond dia ni macam bulu ayam. Dia sebenarnya macam ni. Dan seterusnya. Okay, itu Caulopa Sertularoides. Tengok lagi, ni in detail. Yang ini herbarium yang cantik. Ini lagi cantik, how we arrange the specimen. You nampak tak? This is we are called Thales keseluruhannya. So this species dia ada bentuk cylindrical. So kat situ tak nampak, ni nampak bulat-bulat dia, cylindrical stolon. So ini dia punya branches tu simple je, erect branches. Kenapa panggil erect? Sebab dia ke atas, gambar ni je susun terbalik. So ni dia. Then yang satu-satu ni kita panggil dia apa pula? Kita tengok plant habit dia. D ni adalah parts of the plants. So ini bila you ambil, that's why I tanya you all hari tu, berapa magnification? Belajar menulis, berapa magnification yang you gunakan? So dia ada pinnately arranged ramuli. Nampak tak? Dia dah sama balik dah. Dia pinnately, betul lah. Dia arrange macam ni. Macam pokok Neptunia kan? Pinnately arrange ramuli, tapi dia ada erect branches, iaitu yang ke atas ni. Frond dia ke atas, dia ada branches, and then dia ada rhizodial branches. So rhizodial tu adalah bahagian akar yang kita kata looks like dia sama seakan-akan akar, tapi kita panggil dia rhizodial. Tempat mana? Tempat dia attach kepada substrate pasir. So ini adalah stolon dia. So this is Caulopa Sertularoides. So yang ini yang saya tunjuk mula-mula tadi, Caulopa pertata. Macam mana rupa pertata? Dia berbentuk disc. Bezanya yang ini dia berbentuk disc pula dekat dia punya ramuli ni. So dia tidak lagi berbentuk macam pinnately leaf tadi. So tidak, dia adalah bentuk macam gini. Stolon dengan tu adalah lebih kurang sama saja, tak ada bezanya. So ini Lentilifera yang clear punya, dia tidak ada dia axial tadi, dia tidak ada dia punya
rakis yang memegang dia tadi tu. So ini yang in detail bila you tengok Lentilifera. Ni Taxifolia. Apa beza Taxilifera dengan tu adalah hujung daun dia. Hujung ni kawan ni bentuk macam ni. Hujung bahagian ramuli. Kalau yang ni ramuli dia pula adalah berbentuk macam curve. Itu yang dikatakan Taxifolia. Ini sampel kering. So itu sampel basah. Jadi ada pula yang dikatakan Racemosa, variety Macrophysa, dia ada variety peltata. Racemosa tadi. Sebab apa? Dia tak boleh nak dibezakan. So ini kalau kita tengok in terms of Calopa saja. Nota ni tak ada, jangan risaulah. So you tengok je because dia jadi assignment you all, I bagi tahu je dulu. So ini pelbagai structure. Kalau kita tengok morphological structure of the Calopa itu sendiri sama ada spherical, feather-like, subspherical or disc-like. So dan yang kelimanya dia adalah narrow leaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam Calopa species. Each species itu nama dia ditentukan oleh bentuk ramuli. Ini spesies itu ditentukan berdasarkan morphological structure of their ramuli. Itu bagi Calopa species. So ini apa beza Sertularoides dengan Taxifolia dengan Crassifolia. So semua Calopa. Kalau you tengok yang ni bentuk macam lipan. Yang ni tidak bertilipan sangat curve dia. Yang ini macam pokok yang fern pula. Ceratopteris telecroides bahagian yang tidak ada spore. Tapi dia bukan, dia adalah Caulerpa crassifolia. So banyaklah kita boleh tengok. Ini sampel fresh. Racemosa lagi bulat-bulat besar. Tak sedap yang ini. Bila you makan that Racemosa ni, yang compare tu makan dengan yang jual tu, ada dua spesies sebenarnya. Kalau you terbeli yang bulat-bulat besar tu, rasa dia tak nikmat, tak dewa. Bila you makan yang bulat-bulat kecil ni, anggur ni, ini rasa dia seronok tak gila bila makan tu. So itu adalah contoh bagi how to identify the seaweed. So itu baru family Chlorophyta. Belum lagi tengok yang dalam situ saja ada beberapa order. So selain daripada yang saya ceritakan tadi, seronok-seronok cerita kata dia ada stolon, kata dia ada apa tu, tapi bila you tengok dekat Halimida pula, I want you to answer this question. Tadi kita tengok adalah Calopa kan? Dia ada holdfast tak? Ada. Ada kan? Iaitu stolon dia dekat rhizome tu, betul? Kalau yang ini pula Halimida macroloba. Dia ada holdfast, dia lain. Dia juga green algae. Nampak tu? Mana holdfast dia, mana stick dia, mana blade dia. Nah, ini apa? Nak kena tulis ya. Ni apa? Itu holdfast. Ni? Rafat. Itu Tip dia. Ni? Stick. Blade. blade. Kalau semua ni? Terus. Thallus ini. Ni thallus. Ni. Yang ni. Apa? Apa? Thallus keseluruhan. Ni apa ni? Ni. Lagi sekali tunjuk ni. Apa? Nampak tak saya tunjuk ni? Hello? Yang itu saya tu tak Nampak cakap. Prof. Nampak. Baca yang tepi ni. Baca tu. Baca. Baca apa? Nama dia apa?
Flavolate ke? Tak tahu dah. Branch ke? Branch. Okay. Ni. Branch segment with entire undulate or irregular. Nah, itu yang lain lagi. Kalau you nampak yang D dengan E ni, you tengok ni. Ini bahagian pembiakan dia. Dia fertile. Dia punya gametophyte. Kalau you nampak this gametophyte dia, inilah bahagian pembiakan dia. Fertile gametophyte. Dia di sinilah kita boleh nampak dia punya spore. Dia cantiknya macam bersinar-bersinar dia punya lutsina dia begitu. Dekat dia punya blade dia ni. Atas-atas ni. So ini my master students lah yang dapat master on biodiversity of the seaweed. So ini dia. Kalau you nampak habit dia tadi, bukan main lagi. Apa beza Macroloba sekarang ni, dia ada satu spesies yang lain lagi. Macroloba apuntia dengan borniensis. So, bila kita collect that Macroloba ni, dia adalah calcified. You nak study, you nak tengok structure, nak tengok under microscope, you kena calcify kan dia. You kena pakai Clorox dekat dia punya setiap blade ni. Kena cabut satu dan masukkan dalam Clorox, kikis dia tu, barulah you nampak that structure tu macam mana. So rupa dia. Kalau tak, you takkan dapat melihat structure dia. Tapi kalau dia semua sama saja. Yang membezakan di antara one to one tu, benda tu adalah macam mana structure dia, spiral ke, dia tumbuh ke, percabangan ni, the branch ini yang akan menentukan this species ni adalah species apa. So itu dia. So yang ni yang you tengok tadi yang melepeh awal-awal adalah Acetabularia major. So sekarang I tunjuk dekat you, siapa dekat sini tak ada register nama dia dalam stop ni, saya bagi you soalan aktiviti. Siapa dekat sini tidak ada dah register dengan Telegram? Siapa kat sini tak ada Telegram? Hello? Ada, Prof. Semua orang dah Ada, register? Prof. Ada. Semua orang dah register? I nampak baru 32 je. Saya sudah. Sebab saya nak bagi soalan ni. Saya nak post soalan dalam situ. Bila saya post soalan dalam situ, kena jawab Boleh? Boleh Prof. Saya nak post dalam awak punya Telegram tu lah. Okey. Soalannya. Azman baru masuk. Okey. Dapat tak? Nampak Telegram masing-masing? Dapat. Nampak. So Wan baru join tu, kira macam dia tak dapat lah. Dia baru join lambat tu. Kena Telegram ni dia macam, dia yang lama-lama pun boleh nampak agak. Okay, cuba you tengok tu. Cuba you tengok kat situ. Agak-agaknya how many species of seaweed kat dalam sini? You tanda kan which one? Ada berapa species? Bila you kata ada satu ke, ada dua ke, ada lima ke, ada tiga ke, ada empat ke, you label kan satu, dua, tiga. Saya tanya microalgae dah. Seaweed. You boleh beza. Belum tahu nama lagi. Prof tadi nak tanda tu. Menggunakan
gambar tu? Tak pandai? Guna Telegram? You conteng lah. Conteng ah. You conteng kat gambar you tu. And then Atau hantar balik. tak hantar balik. Okey. Dah belum? Hantar lah. Lamanya you all. So tanda je tak sebut nama. Nak tengok you faham ke tidak? Ni siapa ni? K ni apa nama? Kudung. K siapa nama? Hello? Hello? K siapa? You kena register nama you dengan betul. Macam saya Muta tu ha. K saya tak tahu. HI siapa? Oh, jawapannya saya tanya Siwi salah belaka ni. Ni ada 4 spesies je. Yang 1, 2, 3 tu salah. K salah. HI salah. Tak tahu ni siapa nama ni pula dah ni. Duduk atas jambatan ni. Wan tu siapa Wan? Can you register you punya nama betul-betul? Semua salah. Sudah you all. Ni ML ni siapa? Malaysia? ML siapa? Lau. Macam mana supaya saya boleh tahu nama awak? Mungkin kena letak caption nama sendiri kot. Yes. Yang jawab soalan. Sebab bila tengok dekat saya kenapa tak ada? Dia kena ada nama you. Cuba Prof tekan gambar tu, biasanya bawah gambar tu ada nama. Pak Ari lah kat sini. Hafizul. Hafizul. Ya salah Fizul. Siapa yang tanda nombor 1 dekat seat kat bawah tu salah. Siapa yang tanda tu? Mengaku je kat sini. Masyita salah. Wan tu siapa? Wan Halimi. Ridwan. Salah agak saya. Salah. Okey. Yang bawah sekali tu, kalau you tengok ada seat tu kan? Bawah sekali tu ada seat betul tak? Betul bro.
Itu Betul. seagrass. Betul. Apa yang betul? Nampak biji-biji. Yang biji-biji tu is not seaweed. Yang biji-biji tu is seagrass. Tahu? Yang biji-biji tu adalah seagrass. Yang seaweed dia adalah yang bahagian atas, yang color hijau, brown, itu adalah seaweed. So maknanya you tidak boleh lagi beza. Tadi saya kata seaweed tu dia tak ada bunga, tak ada buah. Tiba-tiba hari ni dia tunjuknya bunga pula. Buah tu dia katanya seaweed. Saya tanya berapakah spesies seaweed? Pahal you jawab macam tu. Puasa budak-budak ni ya? Puasa bro. Puasa jadi letih awal-awal lagi. Sedih. Tak lama dah tu. Tak lama lagi kalau puasa dah letih. Heran you letih. Dia tak letih, lesu je. Tak letih lesu serupa, cuy eja je lain. Kau sahur apa? Culture shock bro. Astaghfirullahalazim. Apa yang kau culture shock? Sebab apa? Selalu makan 12.5. Tak payahlah makan. Jimat sikit duit. Kaya sikit kita. Okay, I nak tunjuk kat you kudis. Nampak tak? Nampak? Nampak bro? Nampak. Okay, disease yang dikatakan fertile plants. Saya cakap dengan awak kan dia nampak macam kudis kan? Nampak tak thallus dia menggerutu? You can see? Nampak tak? Nampak. 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 So itulah dia cystocard dia. Bahagian structure. So ini adalah bahagian structure yang dikatakan bahagian pembiakan dia. So saya sedang cari gambar yang saya share dengan you tadi. Saya ambil daripada handphone. So saya buka saya punya hard disk ni. Saya pun tak ingat saya letak kat mana. Apa nama nama folder pun dah lupa sebab saya tak sambung saya punya handphone ni dengan komputer. Saya tak berminat. Berkira sikit bab benda-benda tak bedah ni. Salah belaka. Manalah sampel tu ha? Yang you tunjuk tu semuanya adalah salah. Duka cita dimaklumkan. Okey, dekat sini saya tunjuk dekat anda supaya anda clear. Kalau nak tengok apa ke dia yang saya katakan tadi. Okey. Nampak? Ni jawapan dia. Nampak tak? Nampak bro. Tidur saja. Tak nampak jawapan. Memanglah tak ada jawapan, aku tunjuk gambar. Nampak tak? Yang pentingnya gambar, nampak tak? Nampak. Jawapan memang tak ada. Tak beri pun. Okey, jawapan dia tak ada. So kalau you nak bro. Ni tak nampak ni, tak nampak gambar ni. Nampak. Okey. Yang you kata tak nampak gambar tu kenapa? Saya tunjuk gambar je, saya tak tunjuk anak panah. Kerza dia memang tak nampak. Saya tak bagi kerza pun. Saja je nak ni. You tengok yang ada seed tadi tu. Warna hijau seed tu kan? Itu adalah seagrass. Seed of seagrass. Okay? Yang hijau ni, tengok gambar ni pula. Yang hijau macam kertas selai-selai tu kan?
Ini you tak nampak ke Z I kan? Nampak ke Z tu? Nampak. Nampak. Nampak? Nampak. Nampak. So ini yang saya tunjuk ni, yang lengkong-lengkong ini, empat persegi ni, ini adalah seaweed. Spesies satu. Yang ini, yang chlorophyta, nama dia ulva. Yang ini, seagrass. Jangan kau sebut. Tapi yang ini, ujung ni seaweed. Okay. Yang you nampak ini, nampak tak yang saya tunjuk ni? Nampak. Ini adalah Hydropuntia edulis. Kalau orang Kelantan kata sare. Yang dia makan bulan puasa ni. So, yang ini adalah seaweed. Rhodophyta. Ada satu lagi ni, yang halus ni. You besarkan gambar tu, bila you tengok besarkan gambar. Nampak tak? Yang ini, yang hodoh ni, ataupun yang ini, yang bercabang-cabang ni. Nampak? Nampak. Yang Hepnia. So, dekat sini ada 3 spesies seaweed, iaitu Hepnia, Gracilaria dengan yang nampak ni adalah ulva. So, yang ini adalah seed of seagrass. So, ini kebetulan sampel tu bila kita collect fruits dia adalah meletup, disperse dia punya seed dalam saya punya plastic bag. Dia adalah viviparous. Sebab tu bila kita cabut dia, sekejap je you pegang dia, dalam keesokan harinya dia ataupun dalam boat lagi dia dah disperse kalau dia sudah matang. Dan bila disperse tu, this one dia sudah ada leaf dekat dia punya tu. Sebab tu bila dia jatuh tu, dia akan cepat tumbuh. So ini adalah yang saya kata tadi, ada 3 spesies seaweed gambar yang saya share. Yang awak punya jawab tu salah lah, belakanya. So macam mana lah nak jawab dalam amali nanti. So, I pun tukarlah. Amali minggu ini adalah mengenal pasti seaweed. Supaya amali minggu depan nanti pada 26-27 tu adalah barulah you practice membuat herbarium. Kalau tidak nanti agak sukar. Itu boleh buat dengan Kak Shika dengan Kak Nadirah je. Kalau berkenaan dengan herbarium. Identifications of species, of course Kak Nadirah dengan Shika tidak expert lagi dalam identification that species. Okay? Tak ada soalan ke ada soalan? That's all. Tolong jawab soalan anda dengan betul sebab itu adalah sebahagian daripada first test. Dan tolong jawab dengan betul juga. Jangan main tanda ada, tak ada je amali yang hari Jumaat lepas. Then send to me. Awal kelas je terus letak atas meja. So I will check during the class tu. Bila you buat you punya practical I will check. Okay? Any question? Tak ada question, saya nak bergerak ke office. Tak ada, Prof. Okay, Ada lagi, sekian. Prof. Wassalam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam.